Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata 'alal khair. Ibtigha wajila wa mardati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Ta'ala pilih kita daripada sebilangan besar manusia di dalam dunia ini, Allah muliakan kita dengan ilmu agama Allah Ta'ala walaupun dalam waktu kesibukan harian kita. Menjadi orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Ada 3 alamat. Yang pertama sekali, idzan aradallah, jika Allah berkehendak seseorang itu yu'tihi minal khair, diberikan kebaikan, fa'atallahu ilaihi, maka Allah beri kepada dia 3 alamat. Alamat yang pertama, yufaqihu fiddin, iaitu Allah beri kepada dia kefahaman tentang ilmu agama. Wal amalu bihi, dan orang tersebut bila diberikan kefahaman tentang ilmu agama dan dia beramal dengan ilmu tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalam sejarah orang yang berjaya mendapat redha Allah melainkan mereka ini mesti melalui jalan-jalan menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. La kafalahu, tidak cukup baginya kalau dia hanya sekadar belajar. Sebab kalau belajar ni, Yahudi pun belajar. Orang musyrikin pun belajar tentang Islam. Tetapi orang yang benar-benar beriman adalah orang yang belajar tentang Islam dan dia beramal dengan apa yang dipelajarinya. Al-ilmu bila amal kasyajaratin bila thamar. Ilmu tanpa amal seumpama pokok yang tidak mendatangkan buah. Alangkah ruginya kalau sebatang pokok yang ditanam tetapi akhirnya pokok tu langsung tak ada buah. Kita tanam durian kan. Orang Johor ni ramai yang tanam durian saya tengok. Dia tanam durian besar-besar bereka-eka tapi tak ada buah pun yang tumbuh. Mesti dia penat. Betul tak? Macam tu juga dengan ilmu. Dia belajar sungguh-sungguh bagi masa, tetapi ilmu tu hanya sekadar menjadi halwa telinga, tidak ada amal. Maka ilmu tersebut adalah khasir, iaitu ilmu yang merugikan. Maka orang yang Allah Ta'ala kehendak kepada dia kebaikan, Allah Ta'ala beri kepada dia kefahaman tentang ilmu dan Allah beri kepada dia kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang Allah Ta'ala berkehendak kepada dia kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kepada dia pegangan melihat dunia ini fil yadaihi wala fil gulubihi, iaitu hanya sekadar melihat dunia ini di tangan mereka tetapi tidak sesekali berada di hati mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksud dunia fil yadaihi wala fil gulubihi, dunia yang berada di tangan bukan di hati, adalah dunia walaupun dunia itu hebat tetapi dunia itu tidak sesekali melalaikan dia daripada beribadat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita tengok seorang ulama tasawuf, Al-Imam Sufyan Thawri. Sufyan Thawri ni seorang ulama tasawuf. Tapi bila ditanya kepada dia, wahai Imam Sufyan As-Thawri, siapakah yang hebat di dalam tasawuf? Maka kata Sufyan As-Thawri, orang yang paling hebat dalam tasawuf di dalam zaman saya ni di antaranya adalah abang saya. Dia lagi hebat daripada saya. Tapi bila murid-murid tengok, murid-murid ni pelik. Kenapa Sufyan As-Thawri ni kata abang dia hebat? Sedangkan Sufyan Thawri punya abang seorang yang kaya, seorang businessman, peniaga. Tidak seperti Sufyan Thawri. Sufyan Thawri ni ahli tasawuf yang zuhud. Hidupnya susah, miskin. Patutnya Sufyan Thawri lah yang hebat. Tapi kenapa abangnya hebat? Maka kata Sufyan As-Thawri, abang saya ni idzan ja'ala kullu malihi, kalau segala harta dia ni hilang, maka sedikit pun takkan menggusarkan hati dia. Walaupun harta dia banyak, tapi sedikit pun tak pernah mengurangkan ibadat dia. Harta dia makin banyak, ibadat dia lagi banyak. Harta dia sikit, ibadat dia makin banyak. Jadi dunianya sedikit pun tak merosakkannya.
Jadi maksud dunia di tangan di hati jangan, iaitu walaupun dunia tu hebat, walaupun keretanya besar, rumahnya besar, segala-galanya besar lah, tapi sedikit pun tak melalaikan ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kita contohilah, terutamanya dalam persatuan ni kan, persatuan peniaga Muslim. Jadi kita kena letak azam macam ni, nak jadi macam mereka ni. Walaupun perniagaan kita bagus, keuntungan kita besar, kita sibuk meniaga, tapi sedikit pun tak melalaikan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud dunia di tangan di hati jangan, iaitu orang yang walaupun dunianya hebat, tetapi semakin hebat dunianya, semakin hebat amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda yang kedua, jika Allah berkehendak kebaikan kepada dia, maka Allah beri kepada dia melihat dunia ini sekadar di tangan, di hati tidak. Yang ketiga, di antara tanda Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan seseorang manusia ini pandai melihat aib dan keburukan diri sendiri dan tidak sama sekali melihat aib dan keburukan orang lain, dan dia memperbaiki aibnya dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada sifat di dalam diri orang muslim ni, pertama sekali sifat hasad, dengan cara menjaja keaiban ataupun keburukan orang lain. Man satara musliman satarallahu lah. Siapa yang tutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup 70 aibnya ketika di hari akhirat nanti. Wa man fataha musliman, siapa yang buka aib satu aib daripada aib saudaranya, maka Allah akan buka seluruh aibnya di depan seluruh manusia ketika di hari akhirat. Sehingga malunya orang tersebut gugur, hatta sakatalahma fil wajhi, gugurnya daging-daging yang berada di muka bila mana dipertayangkan aib kita di hadapan seluruh manusia nanti. Jadi orang yang Allah Ta'ala berkehendak kepada kebaikan, maka Allah Ta'ala beri kepada dia perasaan untuk melihat keaiban dan keburukan diri sendiri. Kalau kita tanya kepada dia siapa yang buruk, maka dia tak akan cakap orang lain. Dia akan cakap, saya yang buruk. Siapa yang serba kekurangan, saya yang serba kekurangan. Siapa yang tak pandai, saya yang tak pandai. Tapi tidak sesekali dia menunding jari kepada orang lain dengan mengatakan orang ni lah buruk, orang ni lah tak bagus. Tidak. Jadi orang yang Allah Ta'ala berkehendak kepada dia kebaikan, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia sifat untuk melihat keburukan diri sendiri dan tidak melihat keburukan orang lain, dan memperbaiki keburukan tersebut sehingga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 3 syarat asas. Minta maaf, 3 alamat asas. Kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada seseorang manusia untuk jadi baik, maka Allah beri 3 alamat ni. Jadi muslimin dan muslimat, sempena dengan bulan Rejab ni, kita semua boleh muhasabah. Sebab kita tahu Syahrul Rejab, Syahrul Maghfirah. Ulama bagi tahu bulan Rejab ni bulan keampunan. Jadi kalau hari ini kita tak nak mula minta ampun pada Allah, bila lagi kita nak minta ampun, betul tak? Kalau bulan yang dikhususkan untuk pengampunan kita tak nak minta ampun, tak nak muhasabah, maka bulan lain bila manakah kita nak minta ampun? Takkan kita nak tunggu kiamat baru kita nak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi hari ini dengan 3 alamat yang kita bahaskan tadi itu, cuba kita muhasabah diri kita. Adakah saya ni, kita ni tergolong dalam golongan yang Allah inginkan kebaikan kepada kita? Kalau tak ada ciri-ciri ni pada diri kita, wa iyadzubillah min zalik, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindung kita tak jadi di antara golongan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
percayalah 3 alamat yang tadi disebut tu tidak boleh didapatkan bil istiraha. Dia tak boleh dapat dengan relax, tengok Netflix, makan-makan, tak boleh. Tetapi 3 alamat ni kalau nak didapatkan, dia memerlukan al-mujahadah, iaitu susah payah. Biasa kita dengar perkataan mujahadah ni kan. Mujahadah ni dengar macam mudah, tapi kena usaha. Kita kena korban nafsu, kena tundukkan ego, kena ada sifat sabar, kena ada sifat kasih sayang. Jadi 3 alamat tadi yang kita bicarakan tidak boleh didapatkan dengan bil istiraha. Mustahil. Takkan boleh dapat dengan bersenang lenang. Melainkan kena ada at-tadhiyah, iaitu pengorbanan dari sudut nafsu ataupun pengorbanan dari sudut mengikuti perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi saya dengan rendah diri menyeru diri saya dan kepada kita semua, bermula dengan bulan Rejab ni, hari ni 11 malam Rejab kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taufik. Hari ni orang Islam dia untung. Sebab apa? Dia dah ada hidayah. Tetapi hari ni kita ramai tak ada taufik. Taufik ni apa? Kekuatan di dalam mengamalkan apa yang kita belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita amalkan setiap apa yang kita dengar dan yang kita belajar. Teramat sia-sia bila mana ilmu yang didengar ini hanya sekadar mengisi masa lapang ataupun menjadi halwa telinga. Tetapi janji dan nusrah Allah, bantuan Allah dan janji Allah bersama orang-orang yang belajar dan mengamalkan ilmu tersebut, maka fayanjahu bijanibillah. Dia pasti akan berjaya di sisi Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan serba sedikit perkongsian yang kita dengar pada malam ni sama-sama dapat kita amalkan di dalam hidup seharian kita. Berusaha tanpa henti untuk mendapatkan keredaan Allah. Jangan kita buat sikit tak dapat berhenti. Contoh kan, alamat yang pertama tadi, tanda Allah nak jadikan orang tu orang baik, dia kena belajar agama. Ini baru belajar sikit kemudian dah malas. Ini nak belajar pun tak nak. Dia nak tengok YouTube je. Tak boleh. Jadi dia kena al-istiqamah. Yastamiru, berterusan. Jadi mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk tak putus asa dalam apa yang kita nak. Setiap hari berusaha sehinggalah satu tahap Allah Ta'ala berikan keredaan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat berterusan mengamalkan apa yang kita belajar dan kita sendiri bersungguh-sungguh belajar secara berterusan sehingga kita tiada lagi di muka bumi ini. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu daripada buai hingga kamu masuk ke dalam liang lahat. Jadi saya rasa cukup saja dahulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang didengar ni dapat memberi manfaat, menjadi nafi', manfaat kepada semua orang dan sama-sama kita dapat buat di dalam hidup kita dan sampaikan kepada mereka yang tidak ada di dalam majlis kita pada malam ini. Sebelum tu saya nak tambah sikit. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan pernah dengar ke tak. Saya rasa ada satu, baru-baru ni ada satu benda yang sedang disebarkan, iaitu berkenaan tentang 10 awal malam Rejab. Kan bulan haram ni dia ada 4 bulan kan. Muharram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah. 2 daripadanya ada kemuliaan yang Allah berikan. Contoh Muharram dengan Zulhijjah. Muharram ada 10 hari Ashura, Zulhijjah ada hari wukuf. 2 daripadanya tak ada, Zulkaidah dengan Zulhijjah. Jadi baru-baru ni saya tengoklah ada satu benda yang viral lah. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu ke. Tapi kebanyakan pelajar-pelajar dia tanya kepada saya tentang bab ni. Jadi saya nak kongsikan sikit tentang 10 malam Rejab. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli sunnah wal jamaah, kita ahli sunnah wal jamaah menerima nas dan dalil walaupun hadis tersebut hadis dhaif.
boleh diambil sebagai saranan untuk menjadikan penguat di dalam ibadat. Tak ada masalah. Hadis dhaif ni tak boleh digunakan dalam sumber hukum. Itu yang pertama. Jadi berkenaan tentang 10 malam Rejab ni, bila dibahaskan, dilihat dalam kitab hadis, dilihat dalam kitab Fadailur Rejab, Fadilat Bulan Rejab, kami tak jumpa mana-mana hadis ataupun min kalamil mu'tabar, kalam-kalam ulama yang mu'tabar. Contoh Imam Syafi'i ke, Imam Ramli ke, Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Imam Baihaqi ke, Imam Ibnu Majah ke, Imam Ahmad ke. Kita tak jumpa mana-mana kalam, apatah lagi hadis yang mengatakan tentang kelebihan 10 malam Rejab. Sebab ada orang sebut, ada ustaz ni sebut 10 malam Rejab ni malam pengampunan. Tak, bulan Rejab ni setiap malam pengampunan. Jadi saya pun beri masa tengok dalam pembacaan kami. Jadi kami tak jumpa. Jadi kalau ada orang yang sebarkan, yang tanya kepada tuan-tuan, maka saya dengan rendah dirilah. Saya ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya cuba melihat dalam hadis yang dhaif, hadis yang lemah pun tidak ada nas berkenaan masalah ni. Jadi ni sedikit makluman lah tentang baru-baru ni. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz jangan pergi dulu Ustaz. Nak tanya soalan Ustaz. Boleh silakan. Sebelum tu kita mengalu-alukan kehadiran penasihat PMJ Datuk Shah Osman bersama kita malam ni. Datuk. Selamat datang Datuk. Okey. Soalan untuk Ustaz Luqman, macam ni Ustaz. Baik. Kami di PMJ, kami ada membuat satu program. Baik. Program ni kita namakan Wanitim lah. Wanitim tu TIM tu wanita bertakwa, beriltizam dan bermuamalat Ustaz. Masya Allah. Baru-baru ni Ustaz, saya terbaca satu petikan dan posting ni lah tentang Big Y. Contoh kan Ustaz, bila kita ada Big Y, contohnya matlamat kita berniaga ni, katalah kita war-warkan ataupun kita sama-sama kongsilah dengan usahawan ni, contohnya nak pergi haji, nak tunaikan umrah, nak belikan mak rumah, nak beli rumah besar, nak kereta besar kan Ustaz? Betul. Kemudian saya baca contohnya bila dikatakan bila kita Big Y tu dia terlalu materialistik, dia sepertinya kita memberhalakan dunia ni Ustaz. So bila Ustaz kata dunia di tangan, di hati jangan Ustaz, apa pendapat Ustaz kalau Big Y kita tu dia terlalu materialistik Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkenaan tentang kebendaan ni lah, materialistik ni kan. Sebab tu ulama' meletakkan satu garis pandu lah berkenaan tentang hukum macam ni. Di dalam kaedah, ulama' sebut al-hukmu bil mazahir. Hukum ni dengan zahir. Jadi seandainya kita tengok bagaimana keadaan zahir kehidupan kita. Contoh kalau dengan harta kebendaan yang datang ni memang melalaikan kita. Menyebabkan kita berfoya-foya ke, lupa tinggal semayang, tak tutup aurat dan sebagainya. Barangkali mungkin tu munasabah. Tapi ada pun pula, kalau Big Y kita ni, kita nak beli rumah besar, nak gembirakan mak, nak duit banyak supaya boleh infak. Tidakkah itu sama seperti mana jalan yang pernah dibawa oleh Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf sehingga wafat terkenal sebagai seorang tajir, peniaga yang sangat berjaya. Jadi hukum seperti begini tak boleh dinisbahkan secara menyeluruh. Dia perlu dilihat dengan keadaan zahirnya. Bukan kita nak judge, tapi dia kena lihat keadaan zahir. Jadi kalau orang sebut kita materialistik, adakah keadaan zahir kita dengan harta kita menyebabkan kita tinggal semayang? Tidak pun, betul tak? Jadi kita bukan materialistik. Cuma mungkin manusia ni, manusia ni kadang-kadang dia ada hasad mahsud. Dia ada timbul perasaan-perasaan seperti begini kan. Ini memang biasa. Tapi seperti mana kita tahu, selagi mana perkara tersebut tak menyebabkan kita meninggalkan mengikuti hukum syarak, maka dia tak ada benda yang salah. Selagi mana kita meniaga halal, tak makan riba, tak ada rasuah, maka kita tak salah.
Sebab hukum ni perlu dilihat dengan secara zahir. Wallahu alam. Okey, kita masuk ke sesi yang kedua malam ini, iaitu sesi pitching. Kita nak mempersilakan Hanita. Okey. Hanita ada di sana? Hanita unmute boleh? Okay. Saya yang pertama ke? Okey. Okay. Uh-uh. Boleh mula ke? Boleh. Bismillah. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. First of all, terima kasih kepada Puan Mahiran dan semua rakan-rakan yang berada di sini lah. Okay, saya Hanita merupakan pengasas Sidrash Empire, merangkap leader Millennium Media Care. Ingin mengajak anda semua pada malam ini untuk mendalami kebaikan produk bidara kepada kehidupan seharian kita. Yang mana seperti yang kita tahu, zaman Rasulullah lagi memang penggunaan bidara ni telah digunakan secara meluas lah, terutama dalam mandian jenazah, untuk wanita, penyucian diri dan mandi haid, dan untuk pada hari ini digunakan untuk sebagai kebanyakan orang guna untuk rawatan mistik, betul? So pada masa sekarang ni, kalau kita lihat di Malaysia sendiri, terlalu banyak masalah kecelaruan emosi, ya, seperti kemurungan, anxiety, yang mana bila kita biarkan benda ni akan memudaratkan diri dan juga generasi akan datang lah, melahirkan generasi yang negatif. Begitu juga kalau kita perasan kanak-kanak sekarang pun mudah terdedah dengan eczema, kan, kena eczema. Pelbagai rawatan moden yang telah ada pada hari ini, tapi kita boleh bantu dengan rawatan secara alami lah. Okey. Apa yang saya nak bawakan dengan produk bidara ni, nak kaitkan bidara ni sebab di kalangan kita memang ada masalah ini dan kita hanya bergantung kepada sesuatu yang bukan, saya nak bawa kepada mereka yang gunakan produk secara Islam lah, Islamik. Yang mana di Sidrai sendiri telah ada produk untuk keluaran bidara ini, untuk yang mana untuk mengatasi masalah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang mana ini adalah contoh produk satu set penjagaan diri yang mana terdiri daripada semburan, mandian, shampoo, yang mana sebagai contoh saya boleh bagi seorang suri rumah yang penat. So bila dia dah penat, bila dah rehat, dia akan rasa sakit-sakit badan dan secara tak langsung melibatkan emosi. So bila kita mempraktiskan hari-hari dengan penggunaan mandian bidara ni, dia dapat membantu menstabilkan emosi kita dan melahirkan vibe-vibe positif dalam badan kita lah. Yang mana, apa yang membezakan produk bidara kami dengan produk bidara yang lain di pasaran, yang mana produk ini memang diasaskan sendiri daripada Ustaz Sabri yang merupakan pengamal perubatan Islam, Darul Shifa, yang mana dia telah memetik sendiri daun-daun itu dan memproses di fasiliti sendirilah, dan menjaminkan produk ini selesa, bersih, sesuai digunakan untuk seisi keluarga. Yang produk kami juga boleh digunakan kepada bayi dah seusia 1 bulan pun dah boleh guna, dan sehingga untuk orang dewasa. Ia untuk kegunaan harian ataupun untuk kegunaan semasa proses dalam proses perawatan kalau kita ada mengalami masalah gangguan. Alhamdulillah produk bidara-bidara care ini telah berada di pasaran lebih pada 5 tahun dan telah pun mendapat CJKKM, dan sangat orang kata kalau di kalangan anda untuk melihat feedback ataupun apa jua testimoni, boleh layari TikTok dan juga Facebook Bidara Care. Di sana terdapat banyak info-info yang boleh anda tengok, dan insya-Allah saya membuka peluang kepada anda di luar sana untuk sama-sama menjadi rakan niaga kami untuk memasarkan lagi produk bidara-bidara care ni lah. So akhir kata apa yang saya boleh katakan, tiba masanya sebenarnya kita memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana dan diri kita sendiri untuk berubah, menggunakan produk yang biasa kepada yang luar biasa lah, iaitu produk berasaskan bidara ataupun apa jua produk yang berasaskan Islamik untuk kebaikan jasmani dan rohani. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Hanita. Kalau kita nak tanya soalan boleh Puan?
Boleh. Boleh tak Puan Hanita kongsikan maybe 3 testimoni mereka yang dah menggunakan produk Bidara ni? Maksud Puan melalui apa tu? Share Ah, slide ke ataupun ah, kata-kata je? Kata-kata je. Oh, kata-kata je. Okay, so far pertama dari sudut bayi, kalau dia meragam, biasa baby ni dia ada sawan tangis. So apabila dia menggunakan minyak bidara ni dia memang kecil dan dia tidak panas, sesuai digunakan untuk baby. Alhamdulillah, sapu di sendi-sendi dia, insya-Allah budak tu memang banyak testimoni kita untuk sawan tangis tu dapat diatasi lah dengan penggunaan minyak bidara. Kedua, kalau kita mengalami gatal-gatal ataupun luka-luka yang menyebabkan kita asyik nak menggaru saja, kita boleh sapukan minyak ataupun bam bidara. Dia cepat melegakan kegatalan di samping tidak meninggalkan parut. Dan yang ketiga, mandian bidara itu sendiri, yang mana bila kita guna, sesiapa yang ada gangguan, dia macam auto scan lah. So kita akan rasa tak selesa. Itu biasanya kita akan sarankan kepada mereka jumpa para perawat lah untuk merawat diri. Di samping terus menggunakan mandian bidara kita untuk menyahkan gangguan-gangguan tersebut. Itu lah. Okey. Kalau nak dapatkan produk ni macam mana Puan Anita? Alah, saya tertinggal paragraf tu. Kan? Kalau Bagilah hashtag. Dia kalau buat pitching ni, kita tertinggal hashtag ataupun orang nak cari kita kat mana lah. Call to action, CTA. Rugi tau. Okey, macam mana dapatkan produk Puan ni? Sebenarnya dah ada dalam dialog, terlupa. Okey, so untuk dapatkan produk Bidara Care ini, boleh WhatsApp kepada saya atau call saya di 019-5995-231 ataupun pergi dekat TikTok saya, Sidrais Empire, hashtag produk Bidara Care. InsyaAllah kalau ada apa-apa persoalan saya boleh jawab, kita boleh share, insyaAllah boleh bantulah mana yang tak boleh. Puan, cuba cakap slow sikit yang dekat bahagian tu. Hashtag dia apa? Bidara? Hashtag produk Bidara Care. B-I? D-A-C-A-R-E. Oh, maknanya hashtag dia Bidacare je. Ke macam mana? Produk Bidara Care pun boleh, Bidacare sahaja pun boleh. Okey. Maksudnya bila kita hashtag Bidacare ni memang kat TikTok ataupun di social media boleh jumpa Puan Hanita Boleh insyaAllah. Okey. Ni yang saya nak ni. Okey. Bidacare. Okey. Alright. Okey. Terima kasih Puan. Jangan pergi mana-mana. Sebenarnya hari ni Puan adalah the only one yang membuat pitching. Tapi saya nampak ni ada Aida di sini dan ada tak yang nak pitching hari ni? Sebab orang yang kita plan dia tarik diri, mungkin ada emergency. Shima mungkin nak sharing tentang umrah Shima? Boleh juga? Coach Aida, your CIDB training? Latifah JB Latifah. Atau Cik Jamaluddin, trainer safety kita? Main petik je. Ada tak? Kalau tak ada saya nak jemput Datuk Shah lah, Datuk Shah. Datuk Shah merupakan kita punya penasihat PMJ. Okey, boleh. Shima nak ni. Okey, Shima jom. Boleh pakai tudung sekejap? Ya. Okey, bersama kita juga sekarang Puan Shima merupakan kita panggil travel agency lah untuk umrah. Okey, silakan Shima. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera pada semua yang ada dalam program malam ni. Okey, seperti yang kita ketahui, saya ada, tak semua ketahui lah. Okey, saya Puan Shima daripada Feda Travel Sdn Bhd, merupakan wakil perunding jualan umrah dan haji. Dan untuk yang seperti yang kita ketahui, tawaran haji telah pun dilancarkan dan Feda Travel merupakan antara 25 PJH yang telah dilantik oleh tabung haji untuk mengelolakan pakej haji swasta. Jadinya jika ada di kalangan kita yang merupakan jemaah haji terpilih, jika berminat untuk pergi mengerjakan haji
menggunakan PJH. PJH adalah pengelola haji terpilih, PJH, pengelola jemaah haji. Boleh hubungi saya untuk mendapatkan tawaran diskaun sebanyak RM5,000 terhad kepada 50 orang jemaah terpilih saja. Dan jika ada di kalangan kita yang ingin menunaikan haji melalui pakej swasta, kami juga ada menawarkan terdapat 4 pakej dalam Felda Travel yang boleh kita pilih. Boleh hubungi saya juga. Itu je. Okey, terima kasih Shima. Masya Allah. Okey. Maknanya mereka mesti kena ada, dia kena buat rayuan juga kan? Walaupun, yelah maksudnya Okey, untuk yang tawaran tu dah keluar hari Jumaat hari tu. Untuk yang jemaah tawaran tu dah keluar. Dan untuk yang tak dapat tu, rayuan akan dibuka pada 26 Januari ni, hari Jumaat. oh, okey. Jadinya mana yang tak dapat tawaran tu nak pergi dan nak merayu, boleh ke FT Hijari untuk buat rayuan. Yang kita nak buat rayuan ni minimum kita kena ada dalam tabung haji berapa Shima? 12,000 lebih tak salah saya, 12,836. So kita letak katalah 13,000 lah dalam tu. Lebih kurang 13,000. Dan untuk yang plan nak pergi dengan anda rayuan PJH, duit kos naik haji yang akan ditolak daripada akaun tabung haji adalah RM18,866. Jadi Lebih kurang macam 19,000 lah. itu. Maksudnya kalau untuk swasta at least ada 19,000 lah. Ya, betul. Tapi kadang-kadang tabung haji dia akan tolak dulu dalam 33,000. Dia tengok baki dalam akaun kita sebab kos naik haji tahun ni ada meningkat sikit. Total keseluruhan ni kira yang tak ada subsidi punya 33,000 lebih kurang. So untuk Felda Travel ni pakej rahmah dia ada lagi bawah 50,000. Pakej dia bernilai 48,800. Dan jika ada staff Felda ke, FGV ke ataupun yang berkaitan dengan Felda, boleh dapat rebate RM2,000 sama ada kategori rayuan ataupun jemaah terpilih. Antara yang mana tinggilah. Tapi apa pun memang kena buat rayuan betul? Semua yang penting kita dah daftar haji dulu. Sekurang-kurangnya daftar haji tahun 2020. Last tahun 2020. Okey, faham. Dan pergi haji untuk kali pertama. Dia punya syarat-syarat dia lah. Okey. Terima kasih Puan Shima. Nanti kalau ada brochure ke apa boleh sharing lah dalam grup sahabat kita InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Okey, so kita ada dua yang pitching malam ni. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Puan Hanita dan juga Puan Shima. Okey, sedikit penutup. Mungkin Datuk Shah selaku penasihat PMJ ada patah dua kata dari Datuk Ahmad Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tak ada apa nak cakap lagi sebab saya pun first time masuk ni. So saya dengar dulu, insyaAllah dalam next bual bicara ni saya join. InsyaAllah. Saya pun ada produk yang nak saya ketengahkan juga. Yang mana produk ni manfaat dunia dan akhirat. Oh, insyaAllah. Bagi hint, Datuk bagi sikit hint. Apa dia? Dia is about, I tak tahu whether you know, pernah dengar ke tak, it's about Think Quran. Oh, Think Quran. Ya. Yang digital tu. Untuk kita. Ya, Masya Allah. Nanti saya hubungi semula sebab saya tak prepare ni sebenarnya. Sebab tadi saya tengah makan, Cik Munaim bagi link, saya terus join je. Okey. So terima kasih kepada Cik Munaim, terima kasih kepada Puan Mahiran.
InsyaAllah minggu depan bagi saya sikit notice dan saya invite saya punya leader tu untuk cakap. Boleh? Boleh Datuk, insyaAllah. Okey tu aja. Terima kasih. Assalamualaikum kerana beri peluang cakap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak persilakan ada daripada Dewan, ahli Dewan yang mungkin ada sepatah dua kata ataupun majlis tertinggi yang lain. Silakan. Sebelum kita akhiri. Tak ada. Okey. Sedikitlah sebab saya pun adalah usahawan juga dan kita pun biasa pitching kan. Sedikit penutup lah sebelum kita akhiri malam ni. Satu tips untuk bila kita pitching, katalah kita nak pitching dengan klien, ada satu cara di mana bila kita membuat pitching tu, intonasi kita tu dia ke bawah. Ke bawah tu maksudnya macam ni, contoh contoh saya cakap macam ni, beza tak contoh? Nama saya Mahiran, saya adalah seorang trainer, saya bagi training kepada kilang-kilang, contoh kan. Ataupun bila saya pitching, saya menggunakan nada rendah. Contohnya macam ni. Assalamualaikum, saya Puan Mahiran. Macam tu, dia ke bawah saya adalah seorang trainer dan kami memberikan training corporate kepada syarikat-syarikat di Johor. Beza tak? So saya contoh ambil Shima tadi kan, macam Shima, katalah Shima nak pergi expressing the best about haji ni kan. Contoh macam ni, saya cuba Alhamdulillah, Felda Travel kami dipilih salah satu daripada 25 PJH di Malaysia. Titik. Maksudnya kita akan cakap, dia akan nampak kita dalam keadaan tenang dan bila kita nak pitching tu, cara kita pitching tu dia nampak profesional. Okay? Ini bukanlah kita tak okay, tapi sebenarnya kita nak berikan perkongsian di mana ada cara-cara dan tips pitching yang kita perlu buat. Kemudian Shima boleh cakap macam ni. Ada 3 package. Ni contoh tak, saya main tulis je ikut apa yang saya tulis kat sini. Contoh dia kata, ada 3 package. Yang pertama adalah jika anda mendapat panggilan haji tahun ini. So dia ke bawah. Panggilan haji tahun ini. Jika anda tidak mendapat panggilan haji, anda boleh membuat rayuan bermula 26 Januari. Macam tu. Cuma okay. Macam Hanita pun sama juga. Ada 3 testimoni yang saya nak kongsikan. Yang pertama, kanak-kanak yang selalu menangis. Kenapa kanak-kanak menangis? Okey, bila kita tanya soalan, baru dia kat atas. Kenapa kanak-kanak menangis? Mungkin mereka nampak apa yang kita tak nampak. Jadi, minyak bidara ini sesuai kita berikan kepada ibu-ibu yang ada masalah sawan tangis pada anak mereka. Di ke bawah. Adakah anda mengalami masalah ini? Soalan naik atas balik. Yes, okay. Jadi bila kita presentkan, dulu saya macam tu tau. Dulu kalau saya cakap, saya macam naik ke atas je. Tapi bila saya belajar juga dengan sesama trainer juga sebenarnya, saya cuba untuk tone down. Macam kita tengok iklan. Siapa pernah tengok iklan kereta Volvo? Macam mana dia cakap, Cik Jamaluddin? Macam mana orang iklan Volvo tu cakap? Cik Jamaluddin. Cik Jamaluddin. Dia cakap macam ni, dia kata Das Auto. Kan, dia kata Das. Dia cakap tu kat dada. Kalau kita nak cakap tu dekat dada. Das Auto. Contoh Hanita cakap tadi kan? Saya merupakan salah seorang daripada pengedar produk Bida Care Johor. Produk ini kita berikan nama Bida Care kerana kami mempunyai rangkaian Bida Care terdiri daripada minyak, sabun, macam tu. Okay. So dia akan rasa, kita akan rasa kita tenang dan orang yang dengar pun akan terima. Dapatkan produk Bida Care di TikTok dengan hashtag
Bidacare. Bidacare. Macam tu. Okay? So itu saja untuk saya hari ini. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul as. Okey, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Sungguhnya yang baik dan buruk itu daripada Allah, dan kalau yang buruk itu pun sebenarnya daripada kelemahan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي